Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli silsilah wa usulihim wa furu'ihim wa tabi'ana wa tabi'at tabi'ana lahum bi ihsanin ila yaumil ثم إلى حضرة كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين والمؤمنين والمؤمنات ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى حضرة سيدنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والملائكة المقربين ثم إلى حضرة خصوصا شيخ مصنف ومؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Duk cari baca tang mana tak tahu. Bermula awal lagi lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula Islam itu mengikut zahir. Kat situ. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala panjangkan umur kita, murah rezeki kita jumpa lagi. Alhamdulillah lah, seronok ni. Seronok dah lah boleh mula ngaji balik. Lama duduk gelang gelak. Duduk gelang gelak. Lama. Tapi tak apalah, hak yang duk ada di sini bekat duk ngaji belaka tak duk gelak dah. Hak duk baca kitab kat orang tu duk gelang gelak. Hak duk ngaji ni dia rajin. Dengan kuliah maya dia, semua dia pun mengaji. Tapi hak yang duk baca kitab kat orang, dah tak baca kitab pun tak tengok. Tu kan main buka cari tak jumpa. Tak tengok dah tang mana pun tak tahu. Allahu akbar. Lama tak mengaji dia gelak-gelemat tak nampak apa. Baik. Kita ni syukurlah Allah Ta'ala bagi kita panjang umur, bagi kita masih lagi hidup untuk kita melalui kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dengan ujian-ujiannya Allah Ta'ala turun bagi kat kita ni, kan? Jadi kita tak kena sakit apa, sihat, tak kena pun hak yang dikatakan COVID-19 ni tak kena. Alhamdulillah, jadi kita tak termasuk dalam pandemik COVID ni. Alhamdulillah, kena syukur banyak-banyak dan minta Allah Ta'ala bagi cepat. Bagi cepat selesai semua ni.
Biarlah kalau boleh ni kita nak dengar dah minggu ni habis-habis raya ni tak ada dah. Tak ada dah. Takut habis raya pelan banyak. Nah, takut habis raya pelan banyak, bila pula nak selesai? Nah, bila pula nak selesai? Hak yang boleh duduk saja makan tidur duit dapat seronok. Nah. Duit dapat makan tidur. Nah, seronok. Hak yang tak masuk apa tu? Oh, letih. Nah, hak yang kena kerja hak yang duk kerja kena berhenti tu, oh, letih. Nah, jadi kita minta doa Allah Taala bagilah kita kesempatan untuk kita hidup dalam keadaan aman, tenang ni. Nah, baik. Jadi kita sebenarnya pandemik ni dia memang kena seluruh dunia. Bangsa bala Allah Taala ni dia turun. Nah, bangsa bala ni bangsa turun. Bila turun, serapa hujan. Bala Allah Taala ni turun serapa hujan lah. Hari ni turun hujan di Padang Serai. Di Kulim tak turun. Bala turun macam tu lah. Nah, bukannya duk kena berjangkit ni. Hak jangkit ni istilah sains je. Nah, hakikat dia penyakit ni tang mana Allah Taala buat turun tang tu lah kena. Tu hakikat hak sebenar. Hakikat sebenar tang mana Allah Taala turun tang tu kena. Nah, seluruh dunia macam tu lah, sama lah. Nah, cuma kita syukurlah tempat kita ni turun tapi tak teruk, kena sikit-sikit, tempiah-tempiah. Tang lain teruk sikit. Nah, negara kita tak apa teruk sangat, negara lain teruk sikit. Nah, cuma lah ni ikhtiar kita. Kita duduk dalam taat pada pemerintah atas dasar ikhtiar untuk mencegah kita daripada kena penyakit yang berbahaya, penyakit bangsa tak nampak. Nah, penyakit bangsa tak nampak. Ni kalau penyakit macam ni ke dulu-dulu ni ke Allah, dulu orang kena hawak, penyakit hawak nah, penyakit hawak. Kena penyakit malaria. Macam tu lah, sama je. Cuma dulu masa kena hawak, kena malaria, kena ta'un, tak semayang, duk jauh-jauh. Mayang siapa tu? Nah, hawak menular siapa ni? Hawak. Nah, penyakit kita hawak menular siapa ni? Lau ayam tu yang kena. Lau ayam kita apa habis? Dia menular, tak mana dia sampai. Bukannya dia berjangkit. Ayam bukan hidup sembang pun. Tak? Bukan berjangkit, tak berjangkit. Ayam tak hidup sembang pun, tapi menular. Nah, hawak yang kena kat ayam ni lah ni dia penyakit ni Allah Taala bagi kena kat manusia pula. Dia lebih kurang penyakit hawak. Alah ni pun kan, seriak-seriak sakit, bersin, sakit-sakit makan tak boleh jalan. Nah, lebih kurang macam itulah kan. Jadi penyakit ni Allah Taala bagi turun sebagai ujian iman. Nah, ujian iman. Di kita ni jangan tikok dia duk berjangkit. Nah, dia duk berjangkit tapi dia menular ni, dia perjalanan, dia bukan berjangkit, dia sambung. Nah, sambung macam kita kena hujan, terpercik ayat hujan tu kena kat orang lain. Orang lain pun bersarak. Macam tu je. Nah, hakikat penyakit ni bukan duk berjangkit. Nah, tang mana Allah Taala buat turun tang tulah kena. Kita Allah Taala tak campak kat kita tang ni. Kalau campak kat kita tang ni kita kena banyaklah. Nah, jadi kita syukur lah, alhamdulillah. Penyakit ni kira ujian besar ni. Tapi orang tak apa duk tengok belah ujian tu lah. Nah, kita duk tengok duk lari takut belah kena penyakit tu. Nah, takut belah kena penyakit. Kalau kita ni belah orang yang beriman, dia jadi kok lain lah sikit. Iman ni kena jaga. Nah, kena jaga. Penyakit tu bukan yang berjangkit. Dan penyakit ni bukan bagi bekas. Ubat pun tak bagi bekas, penyakit pun tak bagi bekas. Yang bagi bekas Allah Taala. Tu i'tikad. Kita kena ada i'tikad. I'tikad kita kena sahih seperti mana yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dia suruh kita mengenai Allah, jalan mengenai Allah Taala, kita kena kenal ilmu usuluddin. Ngaji ilmu usuluddin. Nah, jadi kita ni sambung kitab Usuluddin. Kitab ngaji nak bagi kenal Tuhan tu, nak bagi kenal Allah. Nah, kena mengaji. Sebab apa? Sebab nak kuat iman kita. Tak mengaji ni kan macam duk kata, iman dah lah cerai.
dah lah cerai. Nah, lepas tu buh pula ayak masak, kena ayak sejuk langsung tak ada rasa, habis. Nah, jadi iman kena mengaji. Dia alhamdulillah kita boleh sambung mengaji. Saya pun boleh sambung tolong baca. Saya tolong baca ajalah, bukan duk mengajak pun. Nah, yang mengajak ni tok guru. Yang mengajak ni orang alim, tok guru mengajak. Saya ni tolong baca dan tolong jadi tukang ketua muzakarah. Habuan-habuan nak muzakarah sikit-sikit. Saya tak pandai. Nah, tapi nak baca jawi boleh, tu yang saya baca tu. Bukan semua orang boleh baca jawi kan. Pasal boleh baca jawi, saya tolong baca. Saya baca. Nah, jadi bukannya tok guru. Kalau kena cari tok guru kalau nak mengajak ni. Nak mengajak kita nak ambil ilmu ni kena cari tok guru. Banyakkan guru di dalam hidup kita ni. Baik. Jadi hari ini kita masuk kepada pengenalan ataupun ta'rifan Islam. Nah, jadi musannif dalam kitab Misbahul Munir ni dia mula-mula dia mai kat kita ni huraian-huraian pengenalan agama. Nah, pengenalan agama. Apa dia agama? Ta'rif agama apa dia? Nah, kita dah faham dah, dicerita dah dulu, ulang sikit. Siapa? Confirm, bukan takat hak dengar, hak cakap pun lupa. Jadi bila tengok tu nampak teringat baliklah sikit-sikit. Jadi ulang sikit. Agama ni mudah je bila kita faham apa dia agama, undang-undang yang didatangkan oleh Allah Taala. Siapa ikut undang-undang Allah Taala, dia ada agama. Siapa tak ikut undang-undang Allah Taala, dia tak ikutlah agama Allah Taala, maka dia tak ada agama. Tak ada undang-undang. Dia tak pakai dengan undang-undang. Nah, sebab tu Allah Ta'ala suruh kita guna undang-undang Allah pada menunjukkan kita ni orang yang beragama. Maka undang-undang Allah Ta'ala tu turun atas kita ni dengan nama hukum taklifiyah. Hukum yang ditaklifkan, yang bangsa diberatkan atas apa? Atas sekalian mukallaf. Undang-undang ni turun. Nah, Allah Ta'ala bagi kat kita dengan undang-undang. Ikut undang-undang ni. Ikut undang-undang ni. Orang yang berpegang dengan undang-undang Allah Ta'ala ni dinamakan orang yang beragama. Maka undang-undang taklifiyah ni lah yang dimaknakan dengan orang yang berpegang undang-undang taklifiyah ni lah nama dia orang Muslim, iaitu orang Islam. Maka agama itu ialah agama Islam, yakni undang-undang Islam yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni hidup atas landasan undang-undang Allah lah ni. Hidup atas hukum-hukum Allah, atas landasan hukum-hukum Allah. Hidup, mati, semua. Semua. Daripada hidup, mati, kecil, besar, tua, muda, semuanya kita ikut atas hukum Allah Ta'ala. Mana boleh hukum pandai-pandai sendiri. Bila jadi rosak? Dengan sebab kita buat hukum pandai-pandai sendiri. Jadi kita kena ikut hukum Allah Ta'ala. Baru sempurna. Maka terbinanya agama tu. Musannif nak binakan agama tu. Yang agama ini adalah daripada hukum Allah Ta'ala ni. Nak binakan satu agama tu ialah dengan 3 jalan, 3 perkara. 3 perkara. Terbentuknya, terbinanya yang dikatakan agama tu dengan 3 perkara. Iaitu kata musannif 3 perkara ni ialah Islam, iman dan ihsan. Dengan 3 perkara ni terbentuklah agama yang dibangsakan kepada agama Islam, iaitu hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi 3 perkara ni kena kenal lah dulu. Kena kenal. Kita kena kenal juga. Walaupun kita orang Islam. Walaupun kita orang Islam, sedangkan kita ni orang Melayu, bila ditanya ta'rif agama pun ramai daripada kita ni tak tahu apa dia agama ni. Bila kita tengok agama, kita sebut agama. Kita nampak apa? Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi. Kita nampak agama tu anutan. Betul tak? Anutan. Semua orang akan nampak itu. Bila sebut agama, dia nampak anutan. Anutan-anutan yang dianuti oleh manusia ni ialah di dalam setiap agama tu ada undang-undang dia.
Ada hukum hakam dia. Ada hukum hakam dia. Maka sekalian agama yang ada yang dia cipta hukum hakam tu hanya agama Islam sahaja yang Allah Taala terima. Inna dina 'indallahi al-Islam. Hak lain Allah Taala tak terima. Hang buatlah undang-undang baik macam mana pun. Walau sebaik mana sekalipun hang buat undang-undang untuk kehidupan manusia, Allah Taala tak terima undang-undang ni. Yang Allah Taala terima hanya undang-undang Islam. Jadi kita bila mengaku Islam, kita kena usaha bagi undang-undang Islam ni hidup. Barulah tanda kita ni orang yang mentaati Allah. Nah, ni kita duk usaha tak mau bagi undang-undang hak agama Islam ni hidup. Makna dia kita bercanggah dengan Allah. Nah, jadi agama ni kena faham lah. Satu kita faham macam tu, agama tu daripada Allah. Makna dia hukum hakam daripada Allah. Hak ni saja yang Allah Ta'ala terima, iaitu undang-undang Islam. Baik. Apa dia Islam? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula ta'rifan Islam itu, ta'rif Islam, makna Islam itu ialah mengikut zahir. Nah, dan mengaku zahir. Oleh siapa? Oleh seorang daripada hamba Allah Ta'ala. Ikut zahir dan mengaku zahir oleh seorang daripada hamba Allah Ta'ala ni, termasuk jin, daripada manusia dan jin. Nah, kita ni mengikut zahir dan mengaku zahir, itu Islam. Al-istislam wal inqiyad. Nah, Islam ni kita ikut dia secara zahir, kita mengaku pun dengan zahir. Makna dia bukan takat ikut pada perbuatan saja, pengakuan dengan lidah secara zahir tu pun wajib juga atas kita ni pada menyatakan Islam. Makna dia, bila kita tengok di sini, maka Islam ini adalah perkara yang berkaitan dengan syariat. Amalan zahir. Dia berkaitan dengan amalan zahir, iaitu daripada syariat. Islam ni syariat. Kita hidup atas syariat Islam ni. Hak ni lah nampak zahir. Sebab tu Nabi kata, Nabi nak tunjuk kat kita. Tengok orang lelaki duk ulang alik mai ke masjid, kita kena saksi, kita kena mengaku dia tu orang yang beriman. Pasal apa kita kena mengaku dia orang yang beriman? Kalau dia tak beriman, dia tak sembahyang. Walaupun dia orang Islam, dia tak beriman dengan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sembahyang wajib, tapi dia tak sembahyang. Walaupun dia Islam, dia tak beriman dengan hukum. Yang kita takut lagu tu, jangan sampai tak beriman dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan sampai kita engkar dengan hukum Allah Ta'ala. Punya seronok tak sembahyang, sampai berasa sembahyang tak wajib. Habis. Jadi sebab tu bila kita faham, Islam ni amalan zahir yang menunjukkan ketaatan hamba dia pada perintah Allah. Semua. Hak bila sebut kaitan dengan Islam, dia kait dengan amalan-amalan zahir. Hak tak nampak tak pakai. Tak mau. Dia nampak kira nampak kita tengok. Mana? Mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara ni, yakni segala hukum hakam, segala undang-undang yang dibawa datang akan dia segala perkara. Bawa oleh siapa? Oleh Rasul Allah Ta'ala. Bawa oleh Rasul Allah, bersuruh Allah bawa mai segala undang-undang hukum hakam ni. Segala undang-undang hukum hakam ni dibawa datang oleh Rasul. Bawa datang undang-undang hukum hakam Allah Ta'ala segala perkara ni daripada pekerjaan agama. Yang hak Rasul bawa tu, nama dia hukum hakam, undang-undang semua ni adalah ia daripada pekerjaan agama. Dengan makna bila kita buat dia, menunjukkan kita beragama. Bila kita ikut dia, menunjukkan kita beragama. Buat, ikut, menunjukkan kita beragama. Dia pekerjaan agama. Maka pekerjaan agama ini
yang diketahui tu, yang jadi penunjuk tu, menunjuk. Bila kita buat, tunjuk dah dia orang ni beragama. Yang ni mana kata dia? Yang diketahui akan dia pekerjaan agama itu dengan darurah, yakni ketiadaan fikir. Nah, tahu dengan darurah. Tahu dengan darurah. Apa dia tahu dengan darurah? Iaitu kita dah tahu dah, tak ada duduk fikir macam mana nak buat, macam mana nak atok, macam mana nak reka, tak payah. Tengok buat tu dah tahu dah ini pekerjaan agama. Tengok buat apa semua tahu dah ini pekerjaan agama. Nah, sehingga kan kata musannif, bahkan semua orang tahu belaka. Semua orang tahu belaka. Semua orang ni siapa dia? Orang Islam tahu, orang kafir tahu, orang tua tahu, orang muda tahu, bahkan kanak-kanak pun tahu belaka bila perbuatan yang kita perbuatkan ini daripada pekerjaan agama. Buat dia nampak dah, ini orang yang beragama, buat kerja agama dia ni, buat kerja agama. Nah, kata tahu macam mana? Tahu kata mereka ni, kata perkara itu perkara mana, pekerjaan agama tu. Ia perkara mana? Perkara yang dibawa datang oleh Nabi tu. Segala perkara yang dibawa datang oleh Rasul itu ialah daripada pekerjaan agama. Tahu belaka. Semua orang tahu. Nah, semua tahu. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Sampai kanak-kanak pun tahu. Bila buat yang ni, ni pekerjaan agama. Agama apa? Agama Islam. Semua orang tahu. Ni buat yang ni, pekerjaan agama. Agama apa? Agama Islam. Nah, siapa yang buat ni? Orang Islam. Orang Islam. Nah, orang Islam ni, yang buat ni, yang beriman pula. Islam lagi beriman. Nah, orang yang melakukan pekerjaan agama ni. Tahu belaka. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Seperti misalnya musannif nak tunjuk kat kita, kata pekerjaan agama yang ditahu secara darurah ni. Nah, segala perkara yang diketahuikan dengan darurah ni daripada pekerjaan agama ni, seperti sembahyang. Sembahyang mana? Solat yang kita duk solat ni, orang Islam tahu, orang kafir tahu. Orang tua tahu, orang muda tahu. Kanak-kanak pun tahu, orang buta pun tahu, orang bisu pun tahu. Tahu belaka. Apa dia? Itu adalah pekerjaan agama Islam. Sembahyang itu adalah pekerjaan agama Islam. Nah, jadi sembahyang orang Islam tak samalah dengan sembahyang orang bukan Islam. Tak sama. Tak sama. Nah, mana boleh sama? Tak sama. Sebab apa? Sebab sembahyang kita hak yang Allah Ta'ala terima. Sembahyang orang bukan Islam Allah Ta'ala tak terima. Nah, bukan jalanan yang Allah Ta'ala tuntut. Dia sembahyang bukan atas jalanan yang Allah Ta'ala tuntut. Maka sembahyang dia bukan sembahyang yang menjadi pekerjaan agama yang Allah Ta'ala terima. Nah, agama apa pun Allah Ta'ala tak terima. Nah, kita kena jaga tu. Liberal hari ni dia kona. Liberal hari ni dia duk bawa kita kona. Kona tak mana? Agama semua sama je. Hang semayang ke, hang tak semayang ke, semua sama je agama. Yang penting, yang utama kita buat baik. Tu liberal. Liberal cukup bahaya kan. Yang penting dia kita buat baik sama manusia. Jangan duk hina orang, jangan duk hukum orang tak tahuan, tak boleh. Tu liberal. Liberal. Jadi sampaikan pemerintah pun tak boleh melaksanakan hukum. Ini salah. Salah dah. Punya liberal ni dia masuk punya halus. Kita nampak macam betul. Janji baik. Hang janji baik. Nah, semayang tak semayang hak tu lain kira, hak tu hang dengan Tuhan. Pasal apa pula? Kita orang Islam, Allah Ta'ala perintah untuk kita mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang pada kemungkaran. Cegah orang mungkar ni bukan cegah orang berogol apa semua. Buat maksiat bukan yang tu saja. Orang tak semayang pun kita kena cegah. Tiba-tiba, tak apalah, ni urusan semayang tak semayang dia dengan Tuhan. Mana boleh? Kita kena. Nah, ni liberal, dia masuk lembut dia. Nampak macam betul, tapi bawa kepada kekufuran. Ramailah ni. Nah, kalau kita duk cegah orang, marah orang tak semayang, kita kena marah balik. Kita kena balik. Nah,
Tu imam ni tak ada kerja lain duk kacau orang tak pergi sembahyang, duk kacau orang tak mau sembahyang. Nah, yang orang duk buat maksiat apa semua dia tak mau kacau. Lah. Tak sembahyang tu maksiat paling besar. Dia kena hak tu dulu. Bila hang sembahyang, tercegahlah daripada hang maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi hak tu yang kita kena tuntut dulu, tarik dulu. Patutlah tu imam kena utamakan yang ni. Bahkan tu imam ni patut-patut dia nak pergi main Jumaat ni, dia kena pusing tengok ni, kok celah-celah pintu mana yang ada lagi budak-budak Melayu, orang Islam yang duduk kat rumah, duduk atas motor, duduk relax ni tak pergi sembahyang. Tu imam ni sunat masuk lambat. Nah, pasal apa? Pasal ni nak pergi tengok ni, siapa tak sembahyang. Siapa tak sembahyang. Jumaat orang nak azan dah, hampa duduk kat rumah lagi, tu imam boleh marah. Kita tu imam marah saat lagi pak sampai rumah. Nah, ni masalah liberal. Otak liberal. Oh, bahaya otak liberal. Nah, agama Islam ini ialah mengikut zahir, kena zahir kan. Dan mengaku di lidah zahir, kena mengaku zahir. Kalau hang nak mengaku orang Islam, hang mengucap 2 kalimah syahadah. Nah. Ni kita tak boleh tahan lah ni. Nak tahan. Jaga kita, kena jaga kita ni. Kita jaga kita. Nah, sebenarnya kita jaga Allah, Allah jaga kita. Hak tu baru betul. Nah, kita jaga kita. Apa makna kita jaga kita? Apa makna kita jaga kita? Makna dia nafsi-nafsi. Hang, aku. Hang jaga keselamatan hang, aku jaga keselamatan aku. Hang jaga dosa hang, aku jaga dosa aku. Nampak? Kita tak nampak benda ni, betul tak? Kita tak nampak benda ni. Tapi ini satu kaedah macam mana nak merenggangkan kita daripada melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Nampak mudah, nampak macam betul. Nah, hashtag tu bagus dah, cantik dah. Kita jaga kita, betul lah. Pada sudut COVID-19 ni kita kena jaga diri kita. Jaga diri kita untuk apa? Untuk mengelak daripada kita terkena kepada penyakit yang bahaya. Betul? Betul. Tapi satu kaedah lain, dia membawakan kepada menjauhkan kita daripada melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dah. Hang jaga hang lah. Nah, di rumah tangga hampa, dalam ni anak pinak hampa jagalah hampa. Nah, kami tak boleh ambil tahu. Habislah. Selesai dah lah masalah. Jadi masing-masing dengan masalah masing-masing. Pakat duduk diam dalam rumah. Nah, sebelah rumah buat maksiat, tak apa. Hang jaga hang, aku jaga aku. Ni. Nampak macam tak ada apa lah. Tapi ada lagi hak akan datang lagi berat-berat ni. Dengan yang ni. Jadi agama Islam ni semua kita tahu dah. Dengan perbuatan pekerjaan yang diperbuat oleh manusia, nampak pada pekerjaan tu tahu dah itu pekerjaan agama. Sehingga budak-budak tahu. Contoh dia sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, contoh dia. Dan mengaku dengan lidah tu, mengaku dengan zahir itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi mereka-mereka yang dia nak masuk Islam, dia nak mengaku diri dia Islam, dia daripada bukan Islam, dia nak mengaku diri dia Islam, dia wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, dia kata aku Islam, tapi suruh mengucap tak mau. Tak boleh, tak sah. Tak sah. Dia sembahyang tak pakai. Sebab tak sah Islam dia. Dia kena mengesahkan dulu Islam dia dengan mengaku zahir. Mengaku zahir. Apa pengakuan zahir dia? Dia mengucap 2 kalimah syahadah tu. Nah, tu yang kata tu. Ini perbuatan-perbuatan pekerjaan ini semuanya zahir. Jadi boleh nampak, boleh tengok. Siapa tengok orang tahu dah ini pekerjaan agama. Dan kata musannif, dan bermula rukun itu. Rukun mana? Rukun yang dikatakan pekerjaan agama itu. Ada 5 perkara. 5 perkara. Perkara yang penting sangat-sangat daripada pekerjaan agama itu ialah 5 perkara. Nah, rukun ni apa dia? Yakni kata musannif, terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Atas 5 rukun. Rukun di sini bukanlah yang rukun tak dapat tidak mesti kena buat, siapa tak buat boleh bawa pada kufur dah. Dia tak sama rukun iman dengan rukun Islam ni. Rukun Islam ini ialah
beberapa perkara yang sangat penting di dalam agama. Dia beza. Nah, beberapa perkara yang sangat penting di dalam agama. Sedangkan disusun kat kita ni 5 je. Sedangkan banyak lagi yang penting tapi tak masuk yang sangat penting. Macam jihad fi sabilillah. Sebenarnya jihad fi sabilillah termasuk di dalam rukun Islam ni. Tapi dengan sebab dia bukan dituntut 24 jam selalu sedia masa pergi duk jihad, perang. Tiap-tiap hari perang. Daripada zaman Nabi sampai lah. Letih. Lah ni tak perang jadi ke mana? Kita tak laksana rukun Islam dah. Sebab tu jihad ni dia pada masa-masa tertentu. Apabila dituntut kita berjihad, dia jadi wajib. Dia jadi siapa tak jihad dosa besar. Dia masuk juga dalam perkara pekerjaan agama. Tetapi apabila sampai pada waktu yang dikehendaki, baru dia jadi. Tu sebab tu payah tu. Kita nanti takut apa? Takut nanti ajak berjihad tak mau. Waktu yang wajib berjihad tapi tak mau. Ni bahaya tu. Bahaya. Dia juga pekerjaan agama. Jihad ni pekerjaan agama. Bila diajak dan diperintahkan kita berjihad, wajib kita berjihad. Siapa lari daripada medan jihad, medan peperangan, dosa besar. Jadi dia termasuk dalam pekerjaan agama. Termasuk dalam rukun yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam sama, sembahyang. Siapa diwajibkan atas kita sembahyang, maka kita diperintah atas kita ni supaya kita mengerjakan sembahyang. Siapa tak sembahyang, dosa besar. Tak sembahyang dosa besar. Bukan kufur lagi. Walaupun ada hadis Nabi. Tapi kita mazhab Syafi'i ni dia ambil yang lebih ringan dengan takwil kan. Laqad man taraka salah, barang siapa yang meninggalkan solat. Siapa yang meninggalkan solat. Solat ni tak kira lah satu rakaat pun dah setengah. Kalau kita tengok dalam musalli, munyatu musalli kata setengah satu rakaat ke ataupun satu waktu ke. Barang siapa tinggalkan solat, laqad kafara mutaqammidan, maka jadi mereka ini kafir dengan nyata. Hak ni yang kita, kalau setengah orang dalam Daesh dan dia lagi hak yang keras-keras tu. Keras-keras tu. Depa kira lah ni tak sembahyang kapiak boleh bunuh. Kita mazhab Syafi'i bukan lagu tu. Kita bukan lagu tu. Kalau kira lagu tu kan jenuh lah dalam rumah berlambak-lambak. Dalam rumah berlambak-lambak. Sebab tu kata mazhab Syafi'i ni dia ringan sikit. Jadi kita kena benda ni pun kita kena perhati bagi elok. Dia dalam masalah rukun Islam, siapa tinggal dosa besar. Tinggal semayang dosa besar. Tinggal puasa dosa besar. Tinggal haji bagi yang berkuasa dosa besar. Tinggal zakat bagi yang berkemampuan dosa besar. Dosa besar. Dia tak bawa pada kufur. Tapi kalau engkar, kufur. Engkar. Hang pasal apa tak mayang? Mayang apa? Mayang kan wajib. Betul ke mayang tak wajib? Tak wajib lah. Wajib apa? Duk kira dengan semayang. Kira mayang bila nak senang. Tengok orang kapiak tak semayang pun kaya. Kufur. Nyata. Kufur. Kalau kita dengar, kita wajib suruh dia bertobat lah. Taubat dan mengucap lah. Dia tak boleh cakap lagu tu. Tu kufur. Tu engkar. Engkar pada hukum Islam, kufur. Benda tu mudah je, tapi dia bagi jadi kufur. Tu bahaya dia. Dia tak mau sungguh. Tu kuasa atas pemerintah. Tu kuasa atas pemerintah pula. Pemerintah kena tangkap, kena kurung 3 hari je. Islam kurung tak payah lama. Kurung 3 hari je. 3 hari je. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak mau juga taubat dan tak mau juga kembali pada Islam, pancung. Jangan taruh dah. Jangan taruh dah. Ni bila taruh tengok jadi apa? Taruh. Berani pula tu buat persatuan, minta jadi persatuan murtad pula. Berani sebab apa? Sebab kita taruh. Undang-undang tak boleh dilaksanakan atas mereka jadi besar kepala. Dia jadi merebak.
Siapa tak mau? Maksiat semua orang mau seronok. Hidup dalam Islam dia berasa tergugat keinginan nafsu. Nak buat hak seronok tak boleh, nak buat hak nu tak boleh, nak buat hak ni tak boleh, nak berzina tak boleh, nak bertukar pasangan tak boleh, nak berjudi tak boleh. Dia rasa tergugat keinginan nafsu. Bila dia duduk bukan dalam Islam, oh seronok. Seronok dunia ni adalah derita akhirat. Nah, seronok zina seronok. Siapa kata tak seronok? Nah, kita tanya diri kita tengok. Dulu-dulu ni masa zaman duk curi buah moktan kat orang, sedap moktan. Tengah malam pun boleh makan, sedap tak kira. Moktan putih pun manis. Mik tengah malam curi. Nah, tu zaman jahiliah kita semua. Bukan kata orang dulu-dulu dia pesen tu. Dia bukan niat jahat mencuri sangat tu, dia niat seronok-seronok. Nah, orang dulu-dulu ni pesen tu seronok-seronok. Lah kalau dia naik kek habis dia pergi jual. Tu curi sungguh lah ni. Dulu dak dia naik kek makannya, tambah-tambah kena haji bakhil. Pasang. Kan dulu-dulu haji bakhil pagi tengok moktan putih pun habis pokok dia. Nah, orang lah dak, orang lah kalau dia kek sungguh dia curi sungguh, dia jual sungguh. Dulu nak makannya. Nah, jadi orang dulu-dulu ni dia beza, dia punya nakai dia lain. Nakai lain, nakai lo ni lain. Baik. Nah, kita moktan putih pun sedap. Makan curi. Buah pelam orang sedap, tumpuan dengan kayu kedegang, tengalung, luruh habis, putik-putik luruh habis. Nah, tokak-tokak sebiji, masa mak ni tarikh lain pula. Nah, dia jadi macam kenak gitu. Seronok. Sebab apa? Sebab benda yang hak maksiat ni nafsu suka. Sebab apa nafsu suka? Sebab yang ni lah kegemaran yang dicintai oleh syaitan. Nafsu suka hak ikut hak syaitan suka. Nah, hak ni yang kita duk jadilah ni. Nah, jadi pakak duk tak mau kat Islam pelan banyak pula dah. Pakak duk tak mau. Nah, tak tahulah kok COVID-19 ni bagi sedap minta-minta bagi pakak balik pada Islam. Agak-agak ada tak? Nah, tapi berasa-berasa mula-mula semayang Jumaat itu, hak orang betul-betul nak semayang tak boleh semayang. Nah, hak orang yang tak apa kisah nak semayang, dia boleh semayang. Lepas tu sampai kan dah lama dah, dia jadi tak apa kisah dah. Tapi semayang pun dia tak berasa apa dah. Sebab tu tak boleh lama-lama kita ni. Kita tak boleh lama-lama. Nah, berapa ramai lah ni, dia tak apa kisah dah, tak semayang pun. Pasal apa? Dia nanti ada alasan. Ada alasan. Tapi semayang ada alasan. Nak pergi guna masjid penuh. Dia mandi pun tak pergi. Dia duk ada alasan masjid penuh. Dia kata semayang tak boleh masuk dalam masjid lah. Lebih pada tu tak boleh dah. Ni berlambak-lambak ni. Padahal dia kena berusaha bagi dapat semayang. Nah, ni kata ilmu penting. Masa kita ditahan daripada menuntut ilmu, 4 bulan tak boleh menuntut ilmu, kita nak beramal dengan apa kalau kita tak mengaji? Nak beramal ke mana? Nak jadi tok imam tarawih bini tak boleh pasal kita tak mengaji sungguh-sungguh. Nak jadi imam waktu di rumah tak boleh pasal kita rasa kita tak boleh baca yang ni, tak boleh buat yang ni. Orang mengajar Quran kita tak mau. Dia duk kira tu, tak boleh ngaji Quran, aku tak ada bunyi bis lagi dah kena tegur dah. Baru bis kena tegur dah. Dia kata, tu baru bis, kalau bismillah kan panjang sikit lagi banyak kena tegur. Dia tak malu kat orang. Kerana malu. Semayang nak jadi imam tak boleh. Bila tak boleh jadi imam, bini semayang asin, laki semayang asin, anak semayang asin. Di rumah ada 3 bilik, pakat duduk seorang 1 bilik, pakat semayang 6 bilik ke semua. Rugi tak? Rugi kita. Rugi. Rugi berlambak-lambak. Dah jemaah di masjid tak boleh. Jemaah di rumah duduk sekali pun tak boleh. Bukan duduk asin-asin. Dan confirm lah dari kalangan kita ni, majoriti semayang di rumah tak awal waktu. Majoriti pada kita tak awal waktu dah. Kalau tidak akan bunyi azan pakat main surau main masjid. Nikah bunyi azan. Bunyi azan, ada yang duk tengah makan. Dah makan kena rehat sat, penuh perut nak bagi turun sat nasi. Ada yang duk tengah tengok gambar tengah hari. Nak tengok sat bagi habis sat dulu.
Nampak kita. Jadi ilmu tu penting. Ilmu tu dia menjadi pengulu driver kepada amal kita. Dia driver. Tak ada ilmu ke macam-macam. Bakal ilmu tu dia kenalah dengan iman. Kalau kuat iman, ada ilmu, boleh amal. Kalau tak kuat iman, ada ilmu, tak boleh amal. Kalau tak ada ilmu, tak kuat iman, lagilah tak. Jadi kita akan jadi rugi. Dan rukun itu 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia rukun Islam. Nama dia rukun Islam. Allah. Dah masuk waktu. Bila masuk waktu, sikit pun sikit lah nak buat macam mana, beletiak panjang. Mana nu dengar bulan lepas, bulan nu bulan 2 bulan 2 ada arah ada kot bulan 2 bulan 2 lah ni bulan 7 lah bulan 2 dan arah saya pergi umrah 13 dan lah bulan 2 lah sebelum saya pergi umrah sini bulan 2 ni baru dengar sikit, jadilah beletiak bukan banyak pun, sikit-sikit ya. Kalau kata orang terluka pun tak, calak pun tak, rasa pedih ya. Tapi mereka kata pedih lidah, pedih lagi daripada kena sembilu. Dan makna rukun itu, Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal muslimin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min 'ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ma'rifatik wa ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.